السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, sempena pilihan raya Sarawak, saya akan mengucapkan tahniah kepada seluruh warga negara dan rakyat Sarawak dan Malaysia amnya kerana dapat menghayati dan dapat berinteraksi di sudut politik dengan cara yang damai, cara yang demokratik, cara yang bertamadun, berbanding negara-negara di tempat lain yang kita dapati rakyat mereka bertembung dan berbunuhan untuk menyelesaikan isu politik. Tapi alhamdulillah, sebagai umat yang bertamadun dan yang telah pun merdeka, kita berjaya melaksanakan amalan politik demokrasi yang dapat menghindarkan rakyat dan masyarakat kita daripada pertembungan berdarah untuk menyelesaikan masalah kepimpinan negara. Saudara-saudara sekalian, sesuatu yang dapat membentuk kehidupan politik yang aman adalah kebenaran dan keadilan. Isu mengenai kebenaran, isu mengenai keadilan, isu mengenai persaudaraan, dan juga semangat kekeluargaan dan semangat sebagai warga negara, ini sangat-sangat penting untuk menjadi paksi kepada budaya dan amalan politik kita di Malaysia. Tanpa kecenderungan untuk membenarkan yang benar, menegakkan keadilan, menentang kezaliman, kita akan berada dalam situasi yang menggerunkan, yang menimbulkan kebencian, kegetiran hidup, kemerosotan moral, kekejaman dan sebagainya. Oleh sebab itulah politik berlandaskan demokrasi mestilah berteraskan kepada semangat persaudaraan kemanusiaan yang unggul, di mana mereka mengamalkan segala seni, segala dasar, segala nilai budaya yang mulia, yang tinggi, yang boleh menyatupadukan umat dan rakyat dari berbagai bangsa, keturunan, bahkan juga berbagai agama. Sebab itulah dalam konteks ini Islam adalah suatu ajaran yang mementingkan kepada perasaan persaudaraan manusia sejagat, persaudaraan manusia senegara, dan kita tidak merasa asing kerana ada orang yang di timur, ada orang yang di barat, ada yang di pulau Borneo, ada yang di Semenanjung, kerana kedua-duanya adalah bumi Allah, dan kita mahu menanamkan semangat persaudaraan bersama, sama ada kita dari Semenanjung maupun daripada Sarawak atau Sabah. Dalam konteks ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 74,
Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad jalan Allah untuk membela Islam, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka mendapat keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Sama ada kita dari Semenanjung datang ke Sarawak atau ke Sabah, atau kita dari Sabah datang ke Semenanjung dan sebagainya, semangat yang perlu difahami bersama adalah kita saling bantu-membantu, saling sokong-menyokong kebenaran dan kebaikan. Kita perlu kepada kerajaan yang benar dan yang baik. Kerana kerajaan yang salah, yang buruk, yang korup, kalau di Semenanjung tidak baik, maka di Sabah juga tidak baik. Di Sarawak juga tidak baik. Tidak mungkin kita hanya sekadar melihat Sabah atau Sarawak saja. Kerana Sabah atau Sarawak dalam sebuah negara yang bernama Malaysia, di mana perlu ditunjangi, diperintah oleh mereka yang adil, mereka yang bersih, mereka yang benar, mereka yang tidak melakukan penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi atau apa saja kejahatan. Kerana sekiranya jahat itu berlaku di Semenanjung sebagai kerajaan pusat, maka dia juga akan merebak ke Sabah atau ke Sarawak. Di sinilah perlu kita memikirkan bahawa pemerintahan yang baik di Sarawak mestilah pemerintah yang baik juga di Semenanjung. Dan mereka yang korup dan jahat di Semenanjung juga harus dilihat korup dan buruk di Sarawak. Kerana Sarawak tidak mungkin dan tidak boleh dikelola dan diselenggara ataupun diperintah oleh mereka yang buruk dan yang jahat. Di sinilah sebagai pengundi, sebagai rakyat yang matang, kita mesti melihat dan memilih wakil kita, calon kita, parti yang bakal memerintah. Mestilah parti yang baik, parti yang adil, parti yang benar, parti yang bersih dari korupsi, kolusi, fitnah dan sebagainya. Di sinilah saudara sekalian, sebagai rakyat yang matang, kita perlu memilih dan memenangkan calon parti yang benar-benar mewakili hasrat rakyat, iaitu bukan saja memerlukan kesenangan, kebenaran, tetapi juga memerlukan kepada kebenaran, keadilan, kesejahteraan rohaniah, ya, kejujuran, amanah dan sebagainya. Di sinilah sifat amanah sangat penting, sama ada amanah terhadap Allah Azza wa Jalla, meneruskan risalah kebenaran, keadilan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau apa saja bentuk nilai-nilai universal, nilai-nilai yang baik yang menjadi pegangan orang-orang dan rakyat yang berakhlak mulia, yang sedar, yang bertamadun. Di sinilah tuan-tuan dan sekalian, saya menyeru supaya tuan-tuan memilih calon parti amanah, kerana parti amanah merupakan sebahagian dari Pakatan Harapan, himpunan parti pembangkang yang merupakan alternatif untuk menggantikan parti
BN yang sudah lama memerintah, yang sudah menunjukkan tanda-tanda yang sangat buruk dari segi hutang negara, dari segi kenaikan harga barang, dari segi kesejahteraan umat dan keperluan umat yang masih banyak yang belum dapat dipenuhi kerana korupsi, kerana salah urus, salah laku dan tidak jujur di dalam mengelolakan urusan harta negara, harta rakyat. Jadi tuan-tuan sekalian, saya harap tuan-tuan dapat memilih calon parti amanah yang merupakan ikatan Pakatan Harapan, dan apa saja parti yang bertanding di tempat saudara sebagai mewakili Pakatan Harapan, itulah parti yang boleh memberi harapan kepada masa depan umat, kerana ia mungkin dan dia dapat bukan saja sekadar menjadi pembangkang, tapi insya-Allah jika berjaya dia akan dapat membentuk kerajaan di peringkat negeri maupun di peringkat pusat, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Muhammad, ya Tabibi ya Muwajjah, Anta dhul fadli al-ayyad, Jalla man salla